Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan membentangkan artikel review yang telah kami buat, iaitu bertajuk Penerapan Teori Pemupukan Terhadap Pengaruh Media Massa dan Kesan Media Terhadap Tingkah Laku Kanak-kanak. Nama saya Lee Xin Wei, matrix number 269588. Saya Nur Syakira binti Muhammad, nombor matriks 269628. Saya Amir Roshni, anak perempuan Abu Belai, nombor matrik 269596. Saya Nurul Syahira binti Yusuf, nombor matrik 269672. Okey. Kita akan mula dengan ulasan artikel keseluruhan. Berdasarkan 8 artikel yang kami telah kaji, kami dapat menyimpulkan bahawa artikel tersebut mempunyai beberapa persamaan. Hasil artikel ini menyatakan bahawa pendedahan media pengaruh tingkah laku kanak-kanak kebanyakannya menyatakan ia mempengaruhi mereka secara negatif. Oleh kerana trend media semasa berubah dengan pesat, salah satu artikel melakukan penyelidikan mengenai amalan penggunaan media di kalangan remaja. Artikel ini menyiasat peralihan amalan media sosial dan hasil penyelidikan ini menunjukkan pengaruh dalam talian mempengaruhi tingkah laku luar talian di kalangan remaja. Salah satu artikel tersebut menyatakan bahawa semakin banyak anak-anak meluangkan masa di media, ia boleh mempengaruhi perkembangan peribadi mereka. Oleh kerana media baru menjadi trend semasa, orang terutamanya kanak-kanak cenderung untuk lebih banyak mendedahkan tentang berbagai jenis media berbanding dengan orang-orang dari masa lalu ketika media digital belum menjadi trend popular. Terdapat banyak artikel tersebut menyatakan bahawa kandungan ganas yang ditunjukkan di media mengubah tingkah laku kanak-kanak. Kanak-kanak cenderung meniru kandungan agresif dan ganas yang ditunjukkan di media seperti bertutur kasar dan tingkah laku yang agresif. Semakin banyak mereka terdedah kepada kandungan media tersebut, ia menjadi kesan negatif yang melampau bagi mereka. Walau bagaimanapun, kesan media baru terhadap kanak-kanak berbeza berdasarkan aspek geografi. Menurut kajian menyatakan bahawa media baru mempengaruhi lebih banyak kanak-kanak dari kawasan bandar berbanding dengan kanak-kanak dari kawasan luar bandar. Hal ini menunjukkan bahawa di kawasan bandar terdapat lebih banyak pendedahan media berbanding dengan kawasan luar bandar. Oleh itu, pendedahan media lebih banyak mempengaruhi kanak-kanak di kawasan bandar berbanding dengan kanak-kanak dari luar bandar. Maka, kita dapat menyimpulkan bahawa terdapat banyak kelemahan pendedahan media terutama kanak-kanak yang masih dalam tahap perkembangan tingkah laku. Seterusnya saya akan bagi teammate saya, Syakira, untuk meneruskan presentation ini. Okey, baiklah. Seterusnya merupakan abstrak. Kajian artikel ini dilakukan adalah untuk mengenal pasti pengaruh media baru terhadap tingkah laku kanak-kanak berdasarkan teori pemupukan. Kami memilih isu ini kerana perubahan teknologi yang semakin canggih telah mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak dan seterusnya membuatkan kanak-kanak tertagih. Kanak-kanak kerap terpengaruh dengan apa yang mereka lihat. Melalui beberapa artikel yang dilakukan, tingkah laku kanak-kanak mudah terpengaruh dengan keadaan sekitar dan pada masa ini kanak-kanak sangat mudah terpengaruh dengan teknologi digital. Media massa dan teknologi menjadi trend dalam kalangan masyarakat termasuk kanak-kanak yang meningkatkan pengaruh teknologi dalam kehidupan sosial. Okay, seterusnya adalah pengenalan. Teori pemupukan adalah salah satu teori utama kesan daripada
media yang dikemukakan oleh George Gardner. Teori pemumpukan menyatakan bahawa orang yang sering menonton televisyen lebih mudah terpengaruh dengan mesej yang disampaikan melalui televisyen. Dalam teori ini juga, televisyen menyumbang secara bebas terhadap cara orang melihat realiti sosial. Teori pemumpukan ini berkait rapat dengan kesan media baru terhadap tingkah laku kanak-kanak. Hal ini kerana kita dapat melihat perubahan tingkah laku kanak-kanak selepas mereka menggunakan media baru ataupun media massa dalam seharian. Kita juga dapat lihat kesan media baru adalah bersifat jangka masa lama secara tidak langsung dan beransur-ansur, namun kesannya dapat dilihat dengan ketara. Kanak-kanak juga mudah mengaplikasikan perkara yang dilihat. Contohnya, jika mereka melihat video di YouTube, mereka akan terikut-ikut dengan apa yang mereka lihat. Kanak-kanak juga mudah tertarik dengan perkara yang selalu dilihat. Seterusnya saya akan sambung dari tinjauan literature. Artikel-artikel yang kami memilih mempunyai isu yang berkaitan dengan pengaruh media massa terhadap tingkah laku kanak-kanak. Semua artikel yang kami memilih ini mengemukakan pengaruh negatif terhadap kanak-kanak, tetapi teori pemumpukan memiliki 3 idea utama, iaitu yang pertama, mengkaji tentang media. Yang kedua, meneroka tentang khalayak atau penonton media. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi media pada khalayak dan kemampuan mereka untuk melihat dari sudut pandangan mereka. Televisyen berbeza jika dibandingkan dengan bentuk media sosial atau media massa yang lain. Kanak-kanak berubah menjadi lebih agresif bukan sahaja kerana menonton televisyen, tetapi kerana menonton konten yang agresif atau disebabkan bermain permainan yang agresif. Dari segi pendidikan, pengaruh televisyen dan media sosial terhadap tingkah laku dan sikap manusia menjadi perhatian. Menurut A. Menguer and Mendesco and M. Kurevoir, pada tahun 2013, media elektronik mempengaruhi tingkah laku dan cara kelakuan kanak-kanak dan remaja kerana kanak-kanak yang tidak terdedah kepada media massa atau media sosial berkelakuan lebih baik berbanding dengan kanak-kanak yang dapat akses yang penuh terhadap media sosial. Kerana kanak-kanak yang tidak mempunyai akses atau kemudahan untuk melayari media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram akan kurang terdedah dengan konten-konten negatif yang terdapat di dalamnya. Walaupun artikel yang dikaji ini kebanyakannya menunjukkan keburukan media sosial dan media massa, tetapi terdapat juga sedikit kebaikan daripada menonton atau menggunakan media massa kepada kanak-kanak pada masa kini. Seterusnya saya akan bagi teammate saya menyambung. Seterusnya adalah prosedur ulasan. Seterusnya, bagi prosedur ulasan, kami telah mencari artikel-artikel dengan menggunakan kata kunci seperti media, kanak-kanak, teori penanaman, tingkah laku, pendedahan media dan televisyen. Kami juga telah membuat siri carian dengan menggunakan beberapa pangkalan data seperti Google Scholar, Emerald Elsevier Journals, Oxford University Press, Science Direct dan sebagainya. Kami juga menggunakan sekumpulan rentetan carian yang menggabungkan kekerasan televisyen terhadap kanak-kanak ataupun kesan media massa terhadap tingkah laku kanak-kanak. Sebagai panduan untuk ulasan artikel, kami telah mengambil beberapa istilah dan kata kunci berbeza seperti apakah kesan televisyen terhadap tingkah laku kanak-kanak, di samping mengkaji peranan media dan bagaimana ia mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak dengan cara yang baik ataupun buruk. Seterusnya,
Kesimpulannya, media massa secara keseluruhan mempunyai pengaruh besar terhadap tingkah laku kanak-kanak di mana kekurangan melebihi kebaikan. Hal ini kerana ibu bapa kanak-kanak memainkan peranan besar dalam membentuk minda anak-anak terutama di rumah dengan mengawal apa media yang ditonton serta mengelakkan pendedahan terhadap rancangan yang berunsurkan keganasan kepada kanak-kanak. Namun, media juga mempunyai kebaikan kepada perkembangan kanak-kanak sebagai contoh mempermudahkan komunikasi dan memberi akses pendidikan kepada kanak-kanak. Tidak dinafikan juga, media massa mempengaruhi lebih banyak kanak-kanak dari kawasan bandar berbanding kanak-kanak dari kawasan luar bandar. Hal ini disebabkan oleh capaian signal dan internet yang lebih luas di samping akses terhadap pelbagai teknologi. Di media massa maupun sosial, tidak semua perkara membawa keburukan kerana jika digunakan dengan baik, maka banyak hasil bermanfaat dapat diperoleh dalam perkembangan mental dan emosi kanak-kanak. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.